Betul. So Kau kena cari part ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers page Harimau Maya. So hari ni Ras kembali lagi sekian lama dekat Ghost Talk. Okay, so hari ni kita akan membincangkan isu semasa tentang bola sepak wanita tahun 2024 ini. So aku tak berkeseorangan hari ni. Aku tak kosong. Sebab hari ni aku tahu. So hi Ao, sihat. Kata girl stop. Aku kena jadi girl sekarang ni. Yes, kena jadi. Aduh. Pagi unicorn. Terpaksa pegang unicorn biar nampak girly sikit kan. Okay. So kita nak sembang apa ni Ros? Alright Ao, semalam aku dah pergi event iaitu town hall untuk bola sepak wanita yang orang kata pertama kali ni lah. Alright. Yang dibuat oleh FAM. So semalam dia ada bentangkan sikit isu-isu pasal tahun lepas and apa lagi nak diimprovekan lagi untuk tahun ni. So dia ada buat plan jangka panjang 2024 sampai 2026. So macam FAM F30 lah macam untuk keseluruhan FAM tu kan. Tapi kan ada masukkan sikit wanita. Tapi yang ini dia elaboratekan lagi. Dia orang kata dia detailskan lagi lah. So selama ni yang kita tertanya tu so dia open untuk siapa-siapa pun nak tanya soalan nak. Okay, first aku nak tanya ramai tak datang? Semalam ramai, boleh nak dekat kata macam 100 orang jugalah ada. Okay, nice. Okay, so kat situ dia macam buat forum perdana lah, macam tu kan. Dia minta pendapat daripada pandangan daripada penonton-penonton, daripada guest untuk beri cadangan lah untuk apa lagi yang perlu diimprovekan untuk player wanita dekat Malaysia ni. So semalam aku macam ada dapat sikit, tak kosong lah, aku balik tak kosong lah. So semalam aku ada dapat sikit yang Coach Soleh ada buat satu pembentangan. Dia bagi tahu sikit apa yang akan perlu diimprovekan lagi, iaitu which is untuk 2024 hingga 2026 ni dia nak developkan lagi program-program untuk player-player wanita. Okay, tapi sebelum tu masa dia mula-mula dia open session tu, dia bagi tahu apa objektif dia buat town hall tu. Maksudnya dia nak dengar suara daripada siapa? Dia nak dengar suara daripada rakyat, semua pihak lah, semua pihak lah. And terutamanya orang yang terlibat dengan bola sepak wanita lah. Ya, betul. Nak tahu juga media punya sambutan? Ramai tak? Media punya sambutan memang sangat ramai semalam. Terutamanya tanpa kita mesti lagi meriah. Okay, so untuk yang first dia cakap dia nak buat development program kan. So kalau kat situ lah kan, dengan apa yang aku boleh katakan untuk pasal development program ni, sekarang pun kita tengok memang dah banyak sangat lah. Memang sangat banyak kita tengok. Kita pun cover kan sukan-sukan komuniti dekat Malaysia ni, especially untuk sukan wanita ni. Memang aku cover daripada first start kita buat komuniti ni. Memang cover untuk wanita ni memang sangat banyak sekarang ni. Tapi aku tak nampak yang dia cuba ketengahkan lagi program bola sepak wanita. Okay, maksudnya kalau development ni setakat yang kita pergilah, even community kita cari klub-klub akademi sebenarnya dalam ramai-ramai lelaki tu pun ada terselit budak-budak perempuan. And actually talent, kalau nak kata talent, setakat yang aku lihat memang banyak talent budak-budak wanita, budak-budak perempuan lah, sebab ada budak perempuan yang dah berani main dengan budak-budak lelaki dari umur 9 tahun, 10 tahun. So cuma nak cari cara yang seragamkan diorang. Macam mana nak selaraskan? Ada tak dia orang cakap? Okay, dia cakap dia cuba untuk masukkan ke dalam dalam orang panggil macam mana, dalam sekolah lah. Tapi tapi menunggu jangka masa yang panjang lah. So dekat sini aku macam nak persoalkan sikit sedangkan e-sport, sukan yang tak menggunakan fizikal, kau boleh masukkan menerusi MSSD. Aku pernah interview dengan Menteri Timbalan Menteri Adam Adli. Yes, Adam Adli. Dia bagi tahu dia nak masukkan sukan e-sport dekat dalam MSSD start daripada sekolah lah. Tapi kenapa bola sepak wanita susah sangat nak masukkan dekat dalam event dekat kurikulum lah? Kenapa susah? Aku nak tahu benda tu. Ya, tapi kalau kita orang luar, kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang berlaku dekat sebalik tabir. Yang di lapangan kita tahu, tapi mungkin benda ni perlu ada persetujuan daripada mungkin Kementerian Belia dan Sukan, KPM, Kementerian Pelajaran, FAM sendiri. Jadi mungkin belum berlaku lagi perbincangan tu. Sebab tu aku rasa benda tu jadi panjang. Mungkin e-sport tu disebabkan Timbalan Menteri pun sendiri main e-sport, mungkin dia ada terdetik untuk bantu kot. Kan? Manalah tahu, sebab
kalau ikut betul cara yang betulnya, memang itulah cara terbaik. Masuk dalam sekolah pertandingkan kategori bola sepak wanita tu dan budak-budak akan excited lah. Cumanya balik kepada situasi asal Malaysia. Aku rasa sentimen untuk benarkan anak main bola sepak, terutamanya budak perempuan ni, masih tebal untuk tak bagi kot. Ya ke? Mungkin kalau kita kat area urban macam PJ ni, Damansara, Selangor, KL, open. Macam mana yang dekat-dekat, contoh kampung dekat kampung ataupun dekat negeri lain? Tak semua terbuka. Ada tim bola sepak wanita daripada Kelantan, daripada Penang memang dah start ada, Perak ada. Tapi mungkin dalam satu sekolah tu mungkin ada 3 pemain je yang ada. So faham. So dekat situlah FAM dia cuba untuk bekerjasama dengan KPM untuk buat technical workshop dekat sekolah-sekolah. Dia akan start untuk tahun ni lah. Aku rasa benda tu boleh lagi buka mata untuk budak-budak sekolah lah. Bermaksud kalau tahun ni lah dia nak buat technical workshop and sekolah akan mula faham dan mula dapat meyakinkan ibu bapa. So akan perbincangan dengan KPM pula. Betul. Aku rasa paling cepat pun mungkin 2 tahun lagi kot baru start ada. Mungkin lah 2 tahun lagi tu pun tak lama. Pejam celik dah cukup 2 tahun dah ada dah bola sepak wanita. Sebab sekarang ni pun kalau kita tengok Super Rimau pun cuma dipertandingkan cuma ada 4 tim je. Itu dah menunjukkan bola sepak wanita cuba untuk menaik. Betul tak? Dan juga actually diorang dah pernah ada buat Liga Puteri. So itu pun antara poin-poin yang akan menaikkan semangat budak-budak lah. And nak kena bagi tahu juga sebab dekat contoh sekolah sukan Pahang, sekolah Malaysia Pahang, SSMP, kat situ talent bola sepak wanita pun banyak. Kita ada Najwa, kita ada Kasih Carmila semua kat sana, Fatin ada. So dekat sekolah situ pun banyak tapi dia tak boleh bagi selesa dia orang sahaja yang ada. So kena sekolah lain pun kena start. Betul. Itulah yang semalam wakil daripada sekolah SSMP dia ada bagi tahulah kalau kenapa sekolah dia orang je ada bola sepak wanita tu kan. So maknanya kat sini KPM kena main peranan kat dalam hal ni untuk sekolah-sekolah dah kena start dah walaupun tak ramai, walaupun bukan semua sekolah tapi cuba sebab dia orang ni SSMP dia orang tak ada saingan untuk melawan. And sebenarnya sebab apa aku rasa praktikal dekat peringkat sekolah, sebab bola ni sukan yang tak perlu nak bajet besar pun. Betul. Bola sebiji je. Sebab kalau kat sekolah apa sukan yang biasa main? Bola jaring, bola tampar, bola baling. Yang memerlukan satu bola dah boleh jalan. So tak ada hal kos pun untuk wujudkan game tu dekat sekolah. Kos akan mula contoh nak hantar pertandingan tempat lain ataupun nak bagi jurulatih profesional. Tapi aku rasa still lebih ringan daripada nak fokus pada tim bowling ke kriket ke kan, lagi teknikal. Betul. So aku rasa at least kalau KPM dah start boleh jalankan, aku rasa sekolah pun tak ada masalah nak wujudkan. Betul, aku setuju benda tu sebab aku sendiri boleh tengok benda tu lah. Sekarang ramai sekarang start daripada sekolah dah macam awak cakap tadi pun dah ramai sebenarnya. Cuma maybe FAM, KPM tak perasan benda tu. Tapi kita yang pergi ke komuniti ni, keliling ke satu negeri ni, setiap negeri kita pergi ni, kita dah nampak dah benda tu. Memang sangat banyak. Then bila cakap development, dia kan ada pathway dia kan. Betul. So start daripada sekolah rendah dia dah main, sekolah menengah dia akan follow up, and dekat universiti dia akan follow up. Betul. Dan lepas tu dia akan terus lah. So dah nampak perjalanan kesinambungan je kan. Kita nampak kesinambungan tu daripada sekolah rendah, sekolah menengah hingga ke universiti. Tapi semalam Datuk Suraya ada mengatakan dia nak start daripada universiti. Kenapa daripada universiti? So kalau kita tengok sekarang ni pun player-player bola sepak semua start daripada umur 18. Benda tu kita tak nampak dia punya career growth dia. So kalau kita start daripada awal macam awak cakap tadi, kita nampak career growth dia. Kalau mungkin universiti kadang-kadang universiti ni dia dah ada minat tau. Dia dah ada minat je. So kalau masa tu baru nak pupuk minat bola tu agak berat lah. So kalau dari kecil dia lebih mudah. Sebab ambil contoh Kasih Rania, umur 14 tahun. Dia dah start main daripada umur 12 tahun. Dia punya talent tu aku cakap one day dia akan jadi bigger star dekat Malaysia. So kalaulah talent yang macam ni umur 14 kita tak jaga, tunggu dia masuk universiti baru nak jaga, takut dia hilang minat. Dah lah cantik, mana tahu dia pergi modeling ke apa, terus tak banyak bola, hilang kita satu talent. Rugi lah. Alright, so kita dah cakap pasal benda tu and then Coach Solim pun ada begitu poin yang seterusnya dia nak improve lagi Liga untuk wanita. So tadi pun awak disebut tahun lepas dia dah buat Liga Puteri, tapi Liga Puteri pun tahun lepas last minute hujung tahun.
And then LWN, Liga Wanita Nasional pun last minute sampaikan daripada 10 pasukan sampai tinggal 6 pasukan je. And ada tim yang macam separuh jalan je. Betul. So benda tu dari segi financial, daripada segi sponsor pun kena main peranan juga untuk menaikkan lagi liga dekat Malaysia ni untuk wanita. Okay, dia balik kepada fact lah. Fact dia kebenaran tu memang pahit lah. Sebab liga akan jalan bila ada orang start invest untuk wujudkan pasukan. Betul. Tak ada siapa nak buat pasukan dekat Malaysia ni, kecuali kebanyakannya adalah persendirian. Betul. Mostly aku tanya duit owner club sendiri yang guna, tak ada bantuan. That's why kalau halfway tu ada masalah, diorang terpaksa quit. Even ada tim yang bertanding dalam liga di Malaysia ni pun tak ada latihan pun, datang time game sahaja. Masih ada juga yang kebanyakan klub juga player tak dibayar apa-apa pun. Betul. Datang hanya untuk bermain untuk kepuasan diorang sahaja. Jadi professionalism dia kat mana? Professionalism bila player yang memang minat saja, tapi minat saja memang tak akan cukup bawa kita pergi jauh. Memang sekarang player sanggup, tak kisah, tak payah bayar, tak apa, saya just nak main, saya nak ada team. Tapi apa yang nak motivate dia untuk pergi lebih jauh? Macam player lelaki, orang selalu bandingkan player lelaki main untuk duit. Betul. Perempuan dia lebih nak main saja, dia tak kisah dia duit kan ada duit. Tapi pada aku, dia orang kena start fikir main untuk duit juga. Betul. Bila dia fikir nak main ada duit, bukan setakat dia datang main, dia enjoy, then at least dia cari something yang boleh promotekan diri dia. Dia boleh buat TikTok diri dia, dia boleh buat IG diri dia. Dia kata dia pemain bola. And akan datang juga sponsor-sponsor kasut ataupun pakaian. Dia start dapat duit dari situ. So kau boleh establish lah. Aku setuju benda tu. Sebab kalau kita tengok sebenarnya player wanita ni ramai. Memang sangat ramai. Aku pun ada follow a few player dekat dalam IG. Tapi yang promote diri diorang betul-betul promote cuma 2-3 orang. Tapi yang main untuk national team, diorang kebanyakan player tu dia tak promote diorang. Orang tak kenal pun dia. So yang orang kenal setakat Steffi, setakat Siti, setakat Eva, Intan Sera. So orang-orang macam ni senang nak dapat sponsor and aku pun tengok ada 2-3 orang pun dah start masuk ke klub-klub yang ternama which is Selangor FC kot, women. So kat situ diorang tunjukkan nama diorang untuk diri diorang sendiri, untuk masa depan diorang. And ini pengalaman kita sendiri yang memang akan cari bahan lah, konten. Even player yang sebenarnya dah senior main national pun, bila kita approach, dia sendiri cakap, saya tak minat lah nak interview. So how kita nak bantu diorang? Betul. Bukannya kita nak bantu, niat media ni dia bukannya nak macam glamour sahaja, populariti. Tapi once nama you selalu disebut, sponsor pun akan pandang, peluang you pun akan makin besar. And kalau ada rezeki you di luar bidang bola sepak pun, why not? Dapat berlakon ke, dapat jadi model ke, itu kan dapat kuatkan you punya poket. Once poket you penuh, you nak main bola for free pun, you pun akan tenang lah. Betul? Aku rasa macam tu lah. Aku setuju. Player perempuan kena start fikir main dan dapat duit. Bukan hanya untuk main ni macam amal jariah pada aku lah. Betul? So kita balik semula kita macam dah panjang dah terlepas pula apa tak lagi cakap tadi. And tadi kan cakap pasal liga kan. Tahun lepas actually aku nampak liga tu dah lebih proper lah. Sebab tahun sebelumnya dia masih Tun Sharifah Roziah punya cup, diadakan back to back hari-hari. Itu sebenarnya lebih kepada nak jimat duit dan nak cepatkan masa, tapi player mati lah. Tapi tahun lepas dia orang dah buat dengan cara yang lebih baik. Cumanya bila nak ada home away ni melibatkan kos logistik, and banyak yang tak boleh handle benda tu. Pasukan pun berkurang, pasukan tak habis. So nak kata liga ni nak dibesarkan, pada aku masa sekarang ni memang tak praktikal. Kena cari satu sponsor yang besar, betul-betul ada proposal yang dapat meyakinkan, macam Celcom ke Unify ke, untuk ni baru kita buat liga yang betul aku rasa. Betul, itu aku setuju juga. Tapi kalau kita tengok untuk kita punya liga wanita Malaysia ni tak banyak sangat untuk negeri, cuma ada a few. Tapi aku harap sangat untuk tahun ni lebih banyak lagi negeri, which is kita nak tengok Johor lah, iaitu JDT maybe tahun ni dia akan hantar bola sepak wanita. Aku nak sangat tengok sebab aku dari Johor kan. So macam Negeri Sembilan, Melaka semua. So aku nak tengok lagi banyak lagi negeri, walaupun bukan daripada kerajaan negeri, maybe swasta untuk hantar untuk mewakili negeri. So daripada situ kerajaan negeri bolehlah membantu mereka. Macam Sabah lah, aku boleh tengok Sabah dia menghantar player dia main menggunakan duit
daripada Sabah FA. So kat situ daripada negeri dia nak bantu bola sepak wanita. So kenapa negeri Sabah yang jauh sampai kena flight home away every week, every month untuk majukan bola sepak wanita, tapi kenapa negeri dekat dalam Semenanjung ni kau tak boleh nak buat benda ni? Okay, and satu lagi kena itu effort yang baik daripada Persatuan Negeri Sabah. And kena puji juga Persatuan Negeri Selangor, Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, sebab diorang pun ada anjurkan liga sendiri juga. Betul. Kat Selangor sekarang tengah berlangsung Women Super League. Memang something yang aku rasa wow, sebab ada publicity yang baik, ada live semua. KL pun ada buat benda yang sama. So kalau setiap negeri ada kemampuan untuk buat tu, lagilah banyak player. So liga peringkat negeri dah satu hype. Liga Nasional akan jadi tambah satu hype lagi. So itu yang akan bangunkan. Tapi masih aku percaya hal dia adalah liga ni tak menguntungkan kot. Kenapa? Tak tahu. Tapi kalau ikut KL tahun lepas, banyak sponsor yang masuk. Aku tahu kecil. Tapi walaupun kecil tapi banyak, still ada. Setiap tahun mungkin akan bertambah, tapi once you tak start, you takkan tahu. So aku harapkanlah kalau negeri lain boleh start adakan liga semacam WSL, KL Women Super League, and aku rasa akan wow lah macam tu. Tapi kita memang nak ada benda tu, memang nak sangat. Tapi kalau facilities tak ada pun tak guna juga. So sebenarnya untuk diorang startkan benda tu, diorang kena fikir panjang kot benda tu. Diorang kena ada proper arrangement, proper plan untuk jangka panjang, jangka masa panjang tu. Baru diorang boleh buka benda tu. Betul lah. Tapi untuk keseluruhan, tak ada benda yang boleh jalan, tak ada duit sekarang ni kan. So mungkin FM pun, aku tak cakap FM kena keluarkan duit. Tapi FM mungkin perlu cari jalan untuk brandingkan Liga Bola Sepak Wanita tu supaya dia boleh bagi pulangan kepada orang yang nak melabur. Betul. Contoh, sebab kau kena faham, bola sepak wanita ni dia ada star power, dah mula ada star power. Tengok Intan. Macam mana orang promote Intan untuk buat jualan ke apa, orang akan datang cari Intan. Regardless apa yang berlaku sekarang lah, Intan tetap Intan pada aku. Steffi, macam mana dia boleh tarik orang? Dia dah ada star power dah. Akan datang ada Eva, ada Kanchan. Orang-orang player-player muda yang akan ada star power ni. So aku rasa ada power untuk tarik investment, boleh tarik sponsor. Cuma kena ada proper plan. Dengan plan yang bagus, tak semestinya FM kena keluar duit banyak, sponsor akan mula masuk, liga tu akan mula praktikal aku rasa. Sebab tu sebab aku bukan praktikal kan, aku macam bagi cadangan sikit kan. Okay, diorang ada liga untuk LWN, tapi orang tak tahu benda tu. Kau sekadar kau post dekat kau punya social media kau FM tu, tapi kau tak memberi sambutan sangat dengan apa yang marketing lah, cara marketing yang macam mana kau buat untuk bola sepak lelaki, kenapa untuk bola sepak wanita kau tak buat macam tu? So benda tu semalam Datuk Suraya pun ada cakap tu, kalau bagi cadangan juga. So maybe lepas ni pihak media FM akan cubalah untuk membuat lagi branding untuk bola sepak wanita lepas ni. Apa lagi isu yang dibangkitkan orang lain? Isu yang dibangkitkan lagi, ada tak macam pihak macam kita ataupun Ros sendiri yang tanya kepada audience, player tu sendiri sebenarnya kena ke depan, kena pertunjukan dia. Aku just bagi tahu semalam okay, kita sebagai wartawan, kita datang nak pergi tengok, nak cover diorang punya bola sepak tu, tapi kita tunggu 90 minit habis game tu, kita tengok player main macam mana, and then kita tunggu dia sampai habis untuk kita interview dia. Tapi kita tak dapat apa yang kita nak, which is bila kita interview, dia tak jawab dengan proper jawapan yang kita nak, and diorang masih takut lagi nak bercakap depan media. So macam mana kita nak menaikkan nama beliau? So kat situ aku persoalkan dekat Datuk Suraya and dengan yang lain-lain juga. Apa respon daripada Dr. Mai. Dia ada cakap yang lepas ni dia akan buat proper kelas lah, PR kelas sampai macam tu untuk player-player ni lebih berani lagi untuk bercakap. Maybe dia tak pandai nak bercakap, and maybe dia takut tersasun nak bercakap juga. Itu adalah sebab-sebabnya lagi macam tu lah. Tapi dia juga ada sebut lah media kena main peranan benda ni. Tapi sebenarnya media main peranan, walaupun kita ni cuma media daripada YouTube, daripada Facebook, daripada Instagram, tapi kita cuma main peranan.
Tapi yang tak berperanan, ada, aku bukan nak cakap apalah, tapi media yang membuat coverage dekat TV yang tak datang untuk buat cover bola-bola sepak yang biasa-biasa ni. Ya, tapi diorang pun, kita tak boleh nak salahkan diorang. Diorang cari news yang worth untuk diorang punya siaran. Kalau kita tak dapat, FM tak dapat naikkan liga tu, mungkin diorang rasa tak worth nilai berita tu. So kena cari. And aku rasa kalau tanya aku personally lah, situasi semasa sekarang bola sepak kita memang on track. And kita ada tim bawah 17, bawah 20 and national yang memang aku rasa dah start ada tim yang mantap. So kena, ada tak diorang plan untuk tahun ni apa yang diorang nak buat untuk progress ni? Untuk tahun ni apa yang dekat dalam pembentangan tu dia bagi tahulah jangka panjang tu apa yang nak buat untuk tahun ni. Just ada 2 liga je, LWN dengan Liga Puteri macam aku cakap tadi. And then untuk national team pula dia akan ada friendly dengan orang luar lah. Dia ada 2 friendly dan 1 tournament macam tahun lepas dekat Arab Saudi tu. Itu masih dibincangkan lagi. And ada tournament bawah 17, bawah 20 juga. Betul. Sebab dia sinambungan lah. Cantik lah. Aku suka. Again, Kasih Rania 14 tahun. And Najwa tahun ni 18 tahun. Kasih Carmila 18 tahun. Ini semua yang akan sedia bila-bila masa nak naik atas. Kanchan 18 tahun. And sebab kita tahu player-player yang senior macam Steffi, kita tak tahu berapa tahun lagi dia boleh contribute. Intan okey, best Intan, macam Anis pun dah 30 lebih, Fatin kan. Dia pun perlu pelapis. So bila ada pelapis yang bagus, dia orang pun excited untuk terus bermain. Jadi pool pun makin besar. Okay. So dengan kita lah, dengan cara kita lah, kita nak menonjolkan bakat mereka, and kita lah kena cover juga mereka lepas-lepas ni untuk naikkan nama mereka lagi selepas ni. So kita terus kita nak bagi tahu juga kita akan commit untuk bantu bola sepak wanita, betul? Betul. Just kita nak kerjasama player-player juga, pasukan juga. Sebab kadang-kadang player dah nak, pasukan pula tak benar kan? Betul, itu aku setuju. Kalaulah semua pihak bagi ruang yang lebih luas untuk kami, walaupun kami lebih kepada portal untuk datang support and bagi coverage, kami hargai sangatlah benda tu. Betul, itu aku sangat setuju. So aku harap lepas ni dengan perancangan jangka panjang FAM untuk Liga Wanita Malaysia ni, aku harap sangat kita dapat cover lah daripada awal tahun ni sampai akhir tahun. So kita boleh nampak lah progress dia macam mana, satu persatu daripada grassroots sampailah ke national team. Aku nak sangat tengok benda tu. And maybe betul, sometimes kita ada macam kritik apa yang FM buat, tapi tak ada sekalipun yang kami merendahkan kebolehan FM. Tak ada sekalipun kami rasa kurang yakin dengan apa FM buat. Kami akan terus support dan kami percaya setiap apa yang dirancang ni akan membuahkan hasil yang positif. Jangan risau. Okay, so Lau, kita pun dah macam banyak sangat lah kita dah kupaskan. And aku harap sangat dengan plan jangka masa panjang 2004 hingga 2026 ni untuk bola sepak wanita dekat Malaysia ni, aku harap sangat terus maju ke hadapan. Dan last aku nak pesan, harap netizen pun sebenarnya lebih open lah. Betul. Janganlah setiap kali nampak player perempuan main bola terus nak bash macam diorang buat salah yang sangat besar. Bagi ruang, sebab mungkin kalau tak pasal bola, mungkin ada antara mereka yang terjebak dengan benda-benda yang lebih tak elok kan. So kita fikir positif, kita harapkan result yang positif dan kita doakan diorang semua berjaya. Okay? Alright. So kita jumpa lagi untuk hari yang lain. And aku harap lepas ni aku nak buat video macam ni kot lepas ni. Tapi aku nak kena panggil guys yang best-best lah. Aku nak panggil Au je, tak nak. Girl stop. So Girl stop, jumpa korang lagi. Okay, bye-bye.